Itulah gambaran, ya Allah, siksanya. Tapi seronok nak balik kampung, berebut nak balik kampung. Kita sekarang ni dah mudah, kereta sendiri dah ada. Tak cukup bonet, atas bumbung boleh pakai lagi, bubuh barang atas bumbung. Soalan saya, kenapa tak balik kampung? Yang dulu berebut naik bas lompat, naik bas loncat daripada Selim River pergi ke Bido, Bido pergi ke Tapah, Tapah pergi Kampar, Kampar pergi Ipoh, Ipoh naik bas ekspres Taiping, Taiping pula tunggu Taiping Batu Kurau, malam baru sampai. Oh, siksanya nak balik kampung. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih tuan pengacara majlis, yang dihormati tuan penasihat surau, pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, pegawai surau, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Tidak ketinggalan kepada anak-anak kita yang duduk di bahagian depan. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Ada yang Ronaldo, ada yang Messi, ada Harry Maguire. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam yasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Apakah kamu tidak berjalan di atas muka bumi dan tidak melihat kesan-kesan kepada orang yang telah melakukan kerosakan? Allah Ta'ala dia suruh kita berjalan. Kenapa kamu tidak berjalan? Berjalan dan tengok kesan-kesan kepada orang yang buat jahat. Sebab itu tinggalan-tinggalan sejarah cukup banyak dan takkan hancur tinggalan sejarah. Walaupun ianya telah berlaku ribuan tahun, piramid 4,000, 5,000 tahun sampai sekarang tak hancur. Adik-adik mayat Firaun 4,000, 5,000 tahun mayat dia sampai sekarang tu ada lagi. Jangan dikaji, jangan ditanya kenapa mayat dia tak hancur, bahan apa yang dipakai. Jawapan dia Allah saja, biarkan mayat dia tak hancur. Untuk kita ambil menjadi iktibar apa yang telah berlaku kepada kaum-kaum terdahulu bila mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi. Maka tuan-tuan boleh tengok sejarah-sejarah, tinggalan-tinggalan sejarah ni akan berkekalan sampai bila-bila. Kita mati, dia orang boleh hancur lagi, padahal mereka dah hidup ribuan tahun yang lepas. Baik bangunan mereka, baik gunung ganang yang dipahat menjadi rumah, baik tinggalan kubur mereka, tinggalan istana mereka, tinggalan tengkorak mayat mereka pun akan bertahan sampai kiamat. Sebab apa yang mereka buat disebut oleh Allah dalam Quran. Dan Allah Ta'ala kata, pergilah berjalan, pergi tengok mereka. Bila Al-Quran bertahan sampai kiamat, maknanya apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran juga akan bertahan sampai kiamat. Tuan-tuan yang saya hormati, ambil iktibar kepada kita. Jangan buat rosak, jangan buat jahat di atas muka bumi ini. Kerana kaum-kaum yang terdahulu lagi hebat daripada kita. Kaum yang terdahulu lagi hebat daripada kita. Ada 114 ayat di dalam Al-Quran menceritakan bahawa tamadun dahulu lebih moden daripada kita. Kaum dahulu lebih besar daripada kita. Orang dahulu lebih canggih daripada kita. Tetapi penulis-penulis sejarah merubah sejarah, mengatakan bahawa orang dahulu adalah orang primitif, orang bodoh, orang batu, orang yang tak ada tamadun.
Sedangkan dalam Quran menyebutkan bahawa orang dulu asyadda minhum quwwah. Mereka lebih kuat daripada kamu. Mereka lebih hebat daripada kita. Sebab tu tuan-tuan tengok macam mana binaan-binaan mereka yang tak dapat dikaji oleh orang-orang sekarang. Piramid misalnya tak dapat dikaji. Macam mana mereka boleh mengangkat batu-batu bongkah-bongkah disusun dan boleh disimpan mayat-mayat dan segala khazanah di dalam dia tanpa rosak. Kaji punya kaji tak dapat jawapan. Akhirnya mereka kata alien yang buat. Senang cerita. Makhluk asing datang ke bumi dia buat. Jadi tak dapatlah jawapan dia. Sedangkan Allah Ta'ala bagi tahu orang dahululah yang lebih moden daripada kita. Kita cuma mengulangi balik apa yang dibuat oleh mereka. Cuba tengok kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dia buat kapal dia 3 tingkat. Buat kapal duduk atas bukit. Bayangkan zaman Nabi Nuh berapa ribu tahun yang lepas orang dah buat kapal yang besar. Dia bawa segala binatang naik dalam kapal. Daripada rimau, binatang, singa, lagi gajah, naik semua sekali dalam kapal. Besar mana kapal? Besar mana adik? Kalau binatang naik sekali besar mana? Maknanya kapal dia besar. 3 tingkat. Kalau dah naik dalam kapal mereka nak minum, mereka nak makan. Cuba tuan-tuan fikir. Maknanya dalam kapal tu ada apa? Ada tempat simpanan makanan. Takkan mereka berlayar beratus hari tak ada mentergarah? Kalau makan tahan lama, sayur tahan lama, buah tahan lama, disimpan dalam apa? Takkan mencampur atas lantai kapal. Kalau saya kata ada frozen, tuan-tuan marah pula. Ada sebut peti air, tuan-tuan marah pula. Cuba guna otak. Banjir dalam lautan ni tuan-tuan, dalam dunia ni bukan masa boleh surut dalam masa sejam. Kita di Malaysia ni tuan-tuan, kalau banjir termenung berminggu. Air tak turun-turun, menung je air tu. Nama dia banjir termenung. Sebulan banjir termenung. Bayangkan banjir yang begitu besar di zaman Nabi Nuh. Berapa hari baru nak hilang air dia. Maka berlayarlah mereka itu berbulan-bulan. Soalan dia, mereka minum air apa? Takkan nak minum air banjir, main timba, ambil baldi, ambil air banjir minum. Mesti ada simpanan di dalam kapal dia. Mesti ada simpanan tangki dia. Maknanya air dah wujud, tangki dah wujud, tempat simpanan makanan yang canggih dah wujud sejak zaman Nabi Nuh. Dan benda yang datang naik dalam kapal tu bukan orang ni makan sepotong lemang, kenyang lah. Minta mak kuih sepotong, kenyang sampai ke malam. Binatang sekali dia makan berapa kilo. Maknanya kapal tadi membawa stok makanan yang banyak. Untuk binatang makan, tuan-tuan pergi zoo, agak-agak dalam sehari berapa ribu habis. Nak mata ke darah binatang saja. Dulu orang-orang zoo di Malaysia ni bising sebab kos. Bila PKP tak boleh melawat apa semua ni, toke-toke zoo ni tepuk dahi. Sebab nak bagi makan binatang, kos banyak, duit pelancong tak ada, pelawat tak ada. Saya kata, tak payahlah buat setiap negeri satu zoo. Cukuplah zoo negara di Hulu Kelang, sudah. Ya, setiap negeri nak buat zoo pasal apa? Letakkan balik binatang tu dalam hutan, pandailah binatang tu cari makan. Selesai masalah. Ini kita dah pujuk orang hutan daripada Sabah tu, mailah cek, mailah masuk zoo. Bila tak ada duit nak bagi makan, menung hutan tu. Cuba letak dia dalam hutan tu, Allah Ta'ala Maha Kaya, dia bebas cari makan. Selesai masalah. Tuan-tuan yang saya muliakan, itu yang pertama, supaya kita buka minda kita ni, bahawa zaman kita ni, kita tak boleh kata kita ni canggih. Ada orang lain lebih canggih daripada dulu. Tetapi sejarah tu diubah, mengatakan bahawa orang dulu hidup zaman batu, duduk dalam gua, makan tak pandai masak,
tak reti apa-apa. Sedangkan dalam Quran sebut wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami telah mengajar kepada Nabi Adam nama kepada semua benda. Nabi Adam tu tuan-tuan, tradisinya syurga. Dia bukan tradisinya tak reti apa. Dia duduk dalam syurga dan dia bawa kehidupan, cara kehidupan, kemodenan tu dah ada dah. Jangan tuan-tuan faham orang dulu tak pakai apa, cakap tak pandai. Kita duduk belajar dalam sejarah, orang dulu menggunakan bahasa isyarat. Orang dulu tak reti menggunakan sistem pertukaran barang. Mereka tidak pandai menggunakan wang. Tapi kita belajar dalam Quran, zaman Ashabul Kahfi dah menggunakan wang untuk membeli makanan. Lupakah kita kisah Ashabul Kahfi? Bila dia orang bangun daripada tidur 309 tahun, apa dia cakap? Dia kata kawan dia, kau bawa duit ni, kau pergi ke pasar di bawah, cari makanan, tapi berhati-hati takut jumpa dengan pegawai raja, nanti ditangkapnya kau pula. Bukankah dia bawa wang? Tuan-tuan, Ashabul Kahfi zaman berapa ribu tahun dulu. Kita belajar di sekolah, orang dulu tak reti menggunakan wang. Mereka menggunakan pertukaran barang, nama dia sistem barter. Mana ada tuan-tuan? Wujud sistem mata wang sejak zaman dulu kala lagi. Baik, yang pertama. Yang kedua yang saya nak ajak pada tuan-tuan, tentang berfikir. Berfikir. Perkataan afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berfikir? Terdapat 13 kali di dalam Al-Quran tentang perkataan apakah kamu tidak berfikir. Apakah kamu tidak berfikir? Ada 13 kali Allah Ta'ala tanya kepada kita, kenapa engkau tak berfikir? Itu belum lagi tentang ayat ataupun perkataan fikir. Lagi banyak. Yang Allah tanya, kenapa kamu tidak memikir? Maksudnya tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Allah tanya pula, kenapa tak berfikir? Manusia ni, dia nak berfikir dalam apa benda? Ada perkara yang boleh dia fikir, ada perkara yang tak boleh dia fikir. Ada perkara yang tak payah difikirkan. Apa dia? Yang tak payah fikir. Yang tak payah fikir ialah tentang zat Allah. Tak payah ada fikir. Kita ni ustaz, manusia ni dia ada darah, dia ada daging, dia ada tulang. Tuhan ni macam mana ustaz? Dia ada tulang tak? Dia ada darah tak? Dia ada daging tak? Tak payah fikir. Adidas, tak payah fikir. Baju dia Adidas. Ada juga orang pakai baju Abibas. Ada juga orang tak. Nampak daripada jauh macam Adidas, bila pergi dekat Abibas nama dia. Itu kompon petal listriknya. Tuan-tuan yang saya muliakan, tak payah fikirlah. Tak payah fikir tentang Allah sebab tak tercapai pada akal kita. Kalau tuan-tuan fikir tentang Allah, di manakah kesudahan kita? Hospital Tanjung Rambutan. Otak putih. Sebab tak tercapai pada akal kita. Bila kita membayangkan Allah ni macam mana dia buat kerja ni lah, semua benda Allah Ta'ala nak kena buat. Kalau ada 2 tangan tak cukup. Tuhan ni kena banyak tangan. Tu yang banyak tangan 8, 10 tangan banyak. Sebab dia bayangkan Tuhan tu macam dia. Tuhan ni banyak kerja dia nak kena buat. Bila dia nak kena buat, dia kena banyak pembantu dia. Maka dia lantik pembantu-pembantu pula. Bila dia membayangkan Tuhan macam itu, tak betul. Sebab tu tak bayar. Bila Allah kata dia maha besar sudah. Jangan duk tanya pula, besar tu besar mana ustaz? Macam kita tanya lah ustaz, orang tu masuk dalam neraka, selama mana dia masuk ustaz? Kita kata hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam neraka. Selama mana ustaz? Selama-lama-lamanya lah. Selama mana tu? Selama mana ustaz? Selama-lama-lama. Selama-lama-lama. Selama mana ustaz? Pening. Jawapan kita, selama mana adanya neraka, adalah dia dalam tu. Dia tanya balik, selama mana ada neraka ustaz? Kamu nampak mikrofon ni, kongkok kepala kamu. Tuan-tuan yang saya muliakan, benda-benda macam tu tak payah berfikir. Kemudian berfikirlah benda yang boleh difikirkan. Apa dia benda yang boleh difikirkan? Ni, tuan-tuan nampak mikrofon ni? Tuan-tuan nampak tak mikrofon ni?
Tadi Hak Tok Imam pakai di mikrofon di kepala dia. Maka bila manusia berfikir, dia gunakan otak dia untuk berfikir, maka manusia itu akan semakin maju, semakin maju, semakin maju. Benda ini disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat bagaimana kami memudahkan urusan kamu di langit dan memudahkan urusan kamu di bumi. Tuan-tuan, hidup kita kalau kita berfikir jadi senang. Masalahnya kita sekarang tak berfikir. Otak kita tak berfikir untuk menyenangkan. Otak kita fikir macam mana nak bagi jatuh orang. Otak kita berfikir macam mana nak bagi rosak orang. Adik-adik kita ni tak sempat nak naik kereta. Tak sempat nak naik kereta yang ada kipas angin warna biru kat dashboard depan. Dia lahir-lahir je kereta ada aircon. Kita dulu naik kereta, mana ada aircon kereta kita. Harap kipas angin tu lah, dia bergegar. Kita duduk kat depan, ikut dia. Nak dapatkan angin tu, ikut dia. Adik-adik kita ni tak merasa macam mana nak cabut kalender dekat kereta. Dulu kalau teksi, dia ada kalender, cari satu dulu. Ada kipas angin pula warna biru tu, nostalgia betul. Allah. Belum masuk lagi dia punya tingkat cermin yang pulas lagi tu. Nak buka pulas, nak buka tutup pulas. Dia bukan ada tekan macam tu, tuan-tuan. Adik-adik kita ni tak jumpa. Tetapi bila kita hidup zaman 70-an, kita hidup zaman 80-an, kita pun berfikir, kenapalah kena pulas datang ni. Kan kalau dia tekan terus naik kat atas kan senang. Akhirnya orang mula berfikir, kereta dia tekan, cermin naik sendiri. Masya Allah. Cermin naik sendiri pula. Nampak pula orang di luar. Tinted gelap pula. JPG tahan pula. Dia naik pula, slide pula naik. Semakin canggih sekarang, tuan-tuan. Sekarang tahap orang berfikir macam mana kenderaan ni nak jadi mudah. Punya malas sekarang ni. Radio pun cakap saja. Hai Proton. Klasik Nasional. Dia buka Klasik Nasional. Hai Proton hot, dia bagi aircon. Hai Proton parit, kelongkang kita. Semakin lama semakin canggih. Sebab apa? Sebab kita berfikir. Adik-adik ni kena berfikir macam mana boleh buat sesuatu. Dan insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi ilham, idea kepada kita untuk buat kerja. Sebab itu Allah Ta'ala bagi otak Melayu ke, otak orang Cina ke, otak Jepun ke, sama ya. Kita tak boleh kata ni otak Jepun ni pandai puak-puak ni. Tak, mereka berfikir. Mereka mempunyai masa banyak untuk berfikir. Mereka mempunyai dana yang banyak untuk R&R. Akhirnya mereka boleh mencipta. Bagaimana manusia boleh berfikir dengan tenang bila negara itu aman? Bagaimana rakyat dalam negara itu, cendekiawan, saintis dalam negara itu boleh mencipta mereka sesuatu yang baharu bila negara itu aman? Bila dia aman, dia mula berfikir dan akhirnya dia akan mencipta benda-benda yang tak terfikir di orang lain. Hari ini yang paling banyak berfikir ialah Cina. Negara Cina. Masya Allah. Televisyen dia orang murah, RM99. Beli 2 hari, tak ada nak repair dah. Tunggu lori sampah mengikuti. Canggihnya Cina sekarang. Mikrofon Cina, handphone Cina, kereta made in China, motosikal made in China. Hari ini motosikal tak payah guna minyak, dicas saja, kemudian boleh berjalan, pergi naik. Nama dia motosikal elektrik, basikal elektrik. Si ada horn lagi, pam-pam. Bila reverse bunyi lagi, pang. Cakap Cina lagi. No, tahu cekot. Harga dia 3,200, 3,500. Hak paling murah 1,500. Hak biasa-biasa 2,500. Kenapa orang kita tak cipta basikal macam tu? 7 tahun dulu, 10 tahun dulu. Hari ini mereka mencipta segalanya.
Saya basikal tu, basikal elektrik tu, saya ada 3 rumah. Beli 2, orang hadiah 1. Sekali saya charge, boleh berjalan 30 km Ipoh sampai Kuala Kangsar. Senang hidup. Yang anak sakit gout, naik basikal tu je. Tak payah duk wheelchair lagu tu. Wheelchair tu pun sekarang dah canggih dah. Dah guna kontrol sini dah. Ada controller pula ada sini. Nak apa? Nak laju, nak slow, semuanya ada. Masya Allah. Sebab apa? Sebab sekarang Cina, dia tak ada berperang. Dulu Cina, kerja dia bergaduh. Tak ada masa nak mereka. Sekarang, bila negara mereka aman, bermula tahun 88, mereka mula mencipta. Kereta mereka buat. Hari ini mereka buat kapal terbang. Hari ini mereka buat bangunan yang boleh siap dalam sebulan. Sebab berfikir. Bukan setakat itu mereka boleh buat. Telur palsu pun boleh. Beras palsu pun boleh buat. Hari ini cuba tuan-tuan tengok, daripada bekas, daripada tapawai, daripada baju, daripada topi, anak patung, semua mereka buat. Sebab apa? Mereka berfikir. Dulu negara yang aman sebelum Cina, nama dia Jepun. Mereka tak berperang, tak bergaduh apa pun, sama-sama rakyat mereka tak bergaduh. Akhirnya mereka adalah pengeluar kereta yang paling unggul dalam dunia. Daripada Toyota sampai Honda, sampai Mazda, sampai Toyota, sampai Honda, hak itulah dia pusing. Sekarang mereka kuasai dunia. Daripada Casio-nya, komputernya, mereka buat Jepun aman. Sebelum daripada Jepun tu mencipta reka macam-macam, siapa yang mereka cipta banyak-banyak? Negara Eropah, nama dia revolusi industri. Mereka mula mencipta benda yang bukan-bukan, daripada kapal terbang, daripada senjata, kereta kebal. Mereka mencipta teknologi bangunan, mereka mencipta teknologi kedoktoran. Sebab apa? Sebab Perancis tak berperang, England tak berperang, kerja dia menjajah orang. Tuan-tuan, habis itu, ya hak negara Islam ni pasal apa tak mereka reka lagi, tuan-tuan? Jawapan dia sebab kita daripada dulu sampai sekarang bergaduh tak habis-habis. Rakyat kita tak ada masa untuk berfikir dengan tenang. Berfikir dia apa? Politik. Mana ada? Daripada mula beranak sampai sekarang. Daripada kita mula beranak sampai masuk dalam kubur, bergaduh tu je, tuan-tuan. Akhirnya kita tak jadi tenang. Bila kita tak jadi tenang, handphone kita orang punya, baju kita orang punya, ni hak siaran langsung kita ni, kaki kamera ni pun Cina punya. Kapek kita pun Cina main pasang dalam surau kita. Ekor ni pun mereka main servis. Pasal apa? Pasal orang kita lebih suka tengok bergaduh. Bila tengok orang Melayu pasang ekor, tak dosa. Bila tengok orang kita buat bisnes kapek, ini Melayu ni. Bangsa kita sendiri tak apa nak percaya dengan bangsa kita. Dengki mendengki, khianat mengkhianat. Macam mana nak aman tu? Main ustaz ceramah dia tanya pula, ada toliak yang tu dulu dia tanya kan, ustaz ni tak ada toliak. Bangsa lain pula ada, tuan-tuan, dia meniaga nasi lemak tengah jalan, tepi jalan dekat parking lot tu, meniaga nasi lemak ya, kaum dia mai tolong beratok 11 jam. Cuba orang kita pergi meniaga tu, tahan 2 minggu jalan. Orang bubuh paku lah, orang butai lah di situ. Sama-sama kita habis dengki mendengki tak habis. Bangsa mereka tak, tuan-tuan. Tolong sungguh 11 jam duduk tunggu nasi lemak. Tak sayang. Mereka sayang. Kita pula diajar menyayangi bangsa tu asabiah. Ini masalah kita. Menyayangi bangsa bukan asabiah. Asabiah ialah, maksudnya ialah menyokong kejahatan, menyokong perbuatan jahat disebabkan dia geng aku. Disebabkan dia geng aku sokong dia. Itu nama dia asabiah. Membantu menaikkan bangsa sendiri, membantu menaikkan martabat kaum dia sendiri, itu bukan asabiah. Sebab Allah Ta'ala kata, umat ni, manusia ni, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah nasib sesuatu kaum sehingga kaum itu yang mengubah nasib mereka sendiri.
Maknanya kaum tu yang kena ubah. Kalau kita, bangsa kita tak tolong bangsa kita, siapa lagi nak tolong? Janganlah sebut asabiyah. Berfikirlah tuan-tuan, macam mana nak buat. Tuan-tuan diberikan kelonggaran untuk berfikir. Macam mana nak jadikan jemaah di surau kita ni ramai? Fikir. Apa jalan dia? Oh, kita kena bubuh aircon. Nak bagi ramai orang. Oh, kita kena buka kapet Masjid Nabawi tapi warna merah. Oh, kita kena buat kuliah banyak. Oh, kita kena buat jamuan. Itu namanya berfikir. Macam mana aku ni nak jadi ceramah supaya ceramah aku orang datang? Berfikir. Aku selama ni ceramah yang datang 5 orang. Tu pun 2 orang pekak, 3 kencing tak lawan. Yang datang 5 orang, 2 orang pekak duk guna alat bantuan pendengaran. Yang 3 pula kencing tak lawan. Kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk. Masalah betul tak ni. Jangan salahkan orang. Apalah dia orang ni malas datang, apalah dia orang ni tu sikit flat pun salah. Jangan salahkan orang, salah kita dulu. Sebab kita tak berfikir macam mana nak tarik dia orang datang. Fikirlah. Jangan kita tak ubah. Ubah. Sampai bila kita nak mengajar orang? Ya? 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 Kita ya? Ya? Sudah tuan-tuan. Ya lebih banyak pada mengajar ni apa ni? Ya, ya. Ya. Mana tadi dia tahu? Ya, ni dah ya. Sudah tuan-tuan. Banyak betul ianya pun. Bila kita kata ustaz, janganlah banyak sangat ya ustaz. Tapi ana ada tauliah. Astaghfirullahalazim. Hak anda faham, tak faham sudah tuan. Kena fikir. Nak bagi orang datang ke majlis kita senang saja, bagi dia suka. Bagi dia senang faham, mudahkan mereka. Bila mereka mudah faham, bila mereka senang faham, mereka akan datang. Berfikir macam mana cara nak memudahkan orang. Ni nampak ni adik-adik kita ni. Tuan-tuan ingat senang dah nak mengajar dia orang ni. Budak-budak ni 15 minit je tahan tuan-tuan. Masuk minit ke 20 dia gatal punggung. Minit ke 20 lagi dia menguap. Minit ke 20 kawan siku. Kawan sebelah siku. Kawan ajak keluar. Begini je. Macam mana nak maintainkan dia orang supaya tahan 2 jam? Itulah nama dia berfikir. Berfikir ini Allah Ta'ala sebut. Salah satu benda yang paling awal disebut ialah Iqra'. Bacalah. Iqra' bukan setakat suruh baca buku. Iqra' bukan setakat suruh menuntut ilmu. Iqra' ialah bacalah. Bacalah. Bacalah perasaan orang. Bacalah keadaan orang. Bacalah situasi. Faham situasi. Itu nama dia salah satu makna yang dimasuk dengan Iqra'. Kalau kita tak baca situasi orang, payah. Ustaz, kita dah sediakan aircon. Bagus. Kapet kita pun tebal ustaz. Bagus. Kita dah baca tu ustaz. Orang nak sejuk, orang nak kapet sedap ustaz. Tapi kalau kau ceramah pun sampai 3 jam, orang tak tahan juga. Yang dapat dinding tak apa. Boleh tahan lagi. Ni hak tengah-tengah ni nak menyanda dengan apa? Dia pun ada gout, dia pun ada lengah. Sebab tu bagi sejam sudah. Tu nama dia memahami situasi. Jadi kalau tu imam memahami keadaan makmum, imam akan jadi imam yang terbaik. Elektrik tak ada, gelap, kipas tak ada, blackout. Tiba-tiba imam sembahyang isyak, 1 rakaat 1 muka surat. Gini, ya ayyuhallazi, yang makmum di belakang gelap, yang orang perempuan gelap, yang budak menangis, mama takut gelap. Imam pula belasah, 1 muka surat 1 rakaat, 2 muka surat 2 rakaat. Itu imam tak baca punya. Masa itu baca inna a'taina sudah. Ada pula aircon ada, sejuk elok, kapet elok, ada pula budak menangis.
Budak duk menangis, nyonya, nyonya, wiwo. Ganggu satu surau. Imam ringkaskan bacaan. Habis-habis salam, makmum tengok budak tu. Anak siapa tu? Mat, driver ambulans. Oh, patutlah pun. Kenan ke anak tu sampai ke ambulans. Kenan pada anak dia. Wiwo. Menangis pun macam ambulans dah. Kalau semua orang faham, selesai masalah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jadi orang hebat, kalau tuan-tuan di sini sebagai kaki tangan kerajaan, cari jalan macam mana nak bagi orang supaya senang dengan kita. Nama dia apa? Yassiru. Cari jalan, jangan kita menyusahkan orang. Nama dia apa? Wala tu'assiru. Yang ketiga, kalau kita ni orang yang sibuk dengan manusia, baik kita perniaga ke, baik siapa-siapa pun kita, cikgu ke siapa ke, ambil konsep ini. Konsep menyenangkan orang, menggembirakan orang. Nama dia apa? Basyiru. Kita buat bisnes memudahkan orang. Kita buat kerja memudahkan orang. Kita mencipta memudahkan orang. Tolong berfikir. Saya ingat balik zaman kita dulu-dulu. Bila baca Quran, alif di atas, alif di bawah, alif depan, itu dulu dek. Alif di atas, alif di bawah, alif di hadapan, Orang mula merekakan supaya jadi lebih mudah. Alif datik, alif bawah, alif depan, Daripada di atas dia jadi datik, alif jadi atas. Alif atas, dia jadi alif datik, alif bawah, alif depan, Oi, lambat nak habis. Datang kaedah Iqra, tak payah eja. Babi bu, tati tu. Pak muka surat lancar. Masuk muka surat kelima, sudah. Apa hai abang? Muka surat inilah Tok Guru abang mati. Tak payah eja-eja lagi. Hang sebut A, hang sebut I, hang sebut U. Sekarang cuba tengok. Al-Quran pun dia tak memudahkan Quran. Dia memudahkan cara membaca Al-Quran. Yang dengung warna biru, yang merah tak dengung, yang panjang warna hijau. Orang belajar dengan warna saja sekarang. Lagi mudah pula Al-Quran menggunakan pen. Letak Quran dekat pen, letak pen dekat Quran. Quran tadi, pen tadi mengeluarkan bunyi. Hang boleh baca, pen boleh baca. Sama-sama ikut bacaan pen. Subhanallah, canggih betul. Lah pen tak baca, pen dia tak baca, pen saja yang baca. Pada juga Allah, tuan-tuan ni kita ada 7 kamera ni tuan-tuan, campur kamera semua 8 10 tu ada. Mudahnya hari ni tuan-tuan ceramah di sini, tapi satu Malaysia boleh dengar ceramah. Nampak tak manusia kalau berfikir? Dan manusia yang di rumah pun berfikir. Baik aku buka Facebook, tak payah ke surau, senang cerita, nampak. Elok. Sebab tu ramai tak datang, sebab mereka tengok live di rumah. Hak benar faham, tak faham sudah entah. Baik. Allah Ta'ala dia jadikan kita ni untuk kita ni beribadat kepada Allah. Faham? Untuk buat ibadat. Maka setiap hari kebolehan manusia untuk berbuat ibadat semakin senang. Jangan tuan-tuan kata kebolehan nak buat ibadat makin susah. Susah tu halangan nafsu. Susah tu halangan daripada diri kita. Tetapi untuk nak buat ibadat semakin lama semakin senang. Paling mudah, cuba kita fikir. Abang-abang, ayah-ayah, cuba tanya ayah kita dulu bersunat dengan apa? Duduk atas batang pisang. Bersunat di kampung dulu dengan Tok Mudim, dengan atas batang pisang. Tok Mudim naik basikal, buat keluar beg hitam dia, briefcase dia, gini muka. Duk asah pula depan budak-budak pula. Budak juling mata tengok ni. Tu yang lari ikut tingkap, terjun pintu. Dulu adik oi nak bersunat punya takut. Tok Mudim tu pula garang, satu kampung kerja budak tu. Kerja satu kampung, pak saya nak bersunat. Allahu Akbar.
Ni tengok pisau dia canggih. Gini. Lepas tu bila dah bersunat, semua kain pelekat, kain batik, semua gantung jadi piramid dalam rumah. Sekarang orang dah tak guna. Tok Mudir pun tak ada. Tok Mudir pun sekarang kena Parkinson dah. Ketar tangan ni. Kita nak pergi serah anak kita pun takut buat putih tu mampu anak aku. Sekarang dia orang guna laser dia. Dulu kalau bersunat bang, sebulan mandi ambil tin susu pekuk. Dia orang faham tak pekuk ni? Tin susu, tahu tin susu dah habis pakai, bersih elok pergi pekuk tempat sunat tu, pergi mandi. Tak pun ambil tempurung dulu. Sekarang hari ni sunat, besok boleh main bola. Punya canggih sekarang ni. Nampak bila manusia berfikir. Ada langsung orang tak payah bersunat langsung, mu ada juga tak? Bila nak kahwin baru beritahu kat Tok Imam, saya belum sunat Tok Imam. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan cuba tengok, bila manusia berfikir, kehidupan semakin canggih. Kita selalu dengar Tok Imam sebut rapatkan saf, luruskan saf. Sekarang saf masjid semua ada tempat saf dia. Semua tempat dah ada ni barisan ni. Bila ada kapet, ada tempat saf dia. Automatik lurus. Manusia panggil paling canggih. Kalau dulu orang nak naik atas mimbar, atas menara azan, jenuh tu bila tu panjang Allahu Akbar. Sekarang tak payah, mikrofon saja, speaker horn saja. 2-3 hari lepas saya ceramah di Kelantan, saya duduk satu hotel, betul-betul depan surau. Dia punya tala lah speaker tu, kalau tak bangkit subuh saya punya kuat macam bang sebelah kita. Jadi sebelum dia azan, biar aku bangun dulu. Sebab saya duduk hotel tu dah 3 kali lah. Sebelum dia azan, biar aku bangun. 5:30 saya bangun dah. Allah! Kuatnya. Kalau tak bangkit lagi saja, tuan-tuan. Manusia ni dia kena cipta sesuatu benda dan Allah akan memberikan ilham pada kita. Kalau dulu kita pergi haji naik unta, lepas naik unta naik bah. Dulu-dulu ni di Mekah tu, di Arab. Sekarang naik haji pakai kapal terbang 8 jam sampai Jeddah. Anak dia hantar mak dia di KLIA, anak dia duduk di Johor, hantar mak di KLIA, hantar di tabung haji. Contoh, mak dah sampai ke Jeddah, anak tak sampai lagi Johor baru. Mak buat video call, aku dah sampai. Mak kat mana mak? Kau buta ke tak nampak ke belakang tu airport King Abdul Aziz? Ya Allah, kau orang kat mana? Baru kat Paguh mak. Yang dekat Malaysia baru sampai Paguh, mak dah sampai Jeddah. Canggihnya Allah Ta'ala bagi tuan-tuan. Sekarang ni tak ada siapa yang dah menangis kalau mak dia pergi umrah. Jarang. Dulu kalau mak pergi umrah, bapa pergi umrah, satu kampung menangis. Apa hari pergi umrah. Sekarang okey mak, bye bye. Sebab apa? Sebab nanti mak dia masa tawaf buat live. Sekarang mak tawaf, sekarang nampak tuan dia. Sa'i dia buat live, tawaf dia buat live. Bapak tu bertahala pun buat live. Bapak dah selesai dah. Nak menangis ke Jeddah apa ni? Tuan-tuan nampak tak sekarang ni kebolehan untuk buat ibadat makin senang. Termasuklah kebolehan untuk menyambut raya. Baru nak masuk tajuk nostalgia raya. Dah 40 minit Ustaz ceramah Ustaz. Yang tadi apa? Yang tadi mukaddimah. Yang ni baru masuk tajuk. Dulu-dulu kalau kita tengok opah kita 10 malam terakhir, apa dia buat? Malam 10 malam terakhir masa tarawih di masjid di surau, habis-habis tarawih tu apa opah kita buat? Mak kita buat salam dengan ahli surau. Minta maaf lah Joya hoi, Tipah minta maaf lah. Kenapa minta maaf pula? Aku tak datang dah, aku nak buat kuih. Nampak. Kan ada 10 malam ikat nak.
Aku nak buat kuih, aku bakar, aku bangkit semuanya, betul kacang semua. Oh, tak ada masa dah. Dulu surut 10 malam terakhir, lengang surau. Sebab apa? Buat kuih, cari sabut, cari tempurung, nak buat kuih bahulu, cari putu kacang, tumbuk kacang lah, nak buat putu kacang, seksa, pukul telur sebab nak buat kuih bahulu, bergoyang-goyang mana tu, pompang-pompang, mana faham, tak faham sudah. Suami duduk depan, duduk tengok isteri pukul telur begini, suami tengok tuan. Dulu. Sekarang tak payah. Sekarang semua boleh beli. Kuih bahulu ada jual, dodol ada jual. Dulu nak kacau dodol, patah kayu-kayu. Dulu nak bakar lemang, bergilir anak beranak daripada maghrib sampai ke subuh bakar lemang. Sekarang tak payah, order je Pak Mak lemang, hajah bahulu. Order je, okey lemang saya nak 10. Jagung, jagung 5. Tahu apa dia order kita pun tak tahu. Kalau raya Jumaat macam mana? Raya kami ambil lah. Kalau raya Sabtu, Jumaat okey. Masalahnya satu je, lemang tak masak tu je. Mana faham, tak faham sudah. Sekarang kuih raya bukan kata hari raya je banyak. 24 jam dalam setahun. So, apa sebab lagi yang kita nak tinggalkan semayang malam? Apa sebab lagi yang kita nak cuti semayang tarawih? Apa sebab lagi yang kita tak datang dah surau? Kuih dah dibeli, boleh dibeli, tak payah dibuat macam dulu. Lemang tak payah dicari buluhnya, orang dah jual buluh lemang. Daun ketupat tak payah lagi kau duk anyam daun ketupat, kau dah boleh beli ketupat yang dah dianyam. Yang kau tak boleh beli ialah ibadat. Yang kita dijadikan oleh Allah untuk apa tadi? Beribadat. Jadi jangan bagi alasan makcik tak sempat lah, pakcik tak sempat lah nak semayang tarawih, pakcik ni buat bubur kacang, pakcik ni buat dodol, memang tak sempat. Makcik, dodol sekarang orang dah jual dah makcik. Dulu nak sambut raya, ni langsir ni tuan-tuan. Ya Allah, naik lutut, duk goyang mesin jahit. Sekarang tak payah. Di Maidin ada jual, IOI ada jual, Alamanda ada jual, online pun ada, Shopee pun ada. Langsir 8 kali 4, disukat pula 8 kali 4. Boleh beli tuan, nak warna apa? Bukan setakat langsir tuan, macam tempat kita ni langsir lah. Macam saya orang Perak, kami panggil langsuyok. Kalau belah Kedah tu langsiak nama dia. Langsir orang jual, baju raya pun orang jual, kepiah orang jual, butang baju Melayu orang jual, bulan bintang bulan orang jual, semua orang jual. Apa lagi alasan untuk kita tak boleh buat ibadat pada bulan Ramadan? Allah Ta'ala bagi mudah untuk kita. Makanan jadi mudah, pakaian jadi mudah, alatan semua jadi mudah. Allah sebut dalam surah Luqman yang saya sebutkan tadi. Saya ingat tahun 81 sampai tahun 89 saya beraya di Felda. Saya duduk di Felda. Nak balik kampung saya di Batu Kurau, Taiping. Duduk di Felda, Gunung Besaut, Sungkai, Perak. Tuan-tuan ni kalau sebut Felda Besaut tak tahu, tapi kalau sebut restoran Buluh, tahu. Restoran Buluh kat Sungkai. Bambu apa, Sungai Kelah Bambu nama. Allah, saya duduk Felda ni. Nak keluar daripada Felda ke jalan besar 25 batu. Jalan pula tak ada jalan tar. Jalan tanah merah. Jalan gajah adik. Nak balik kampung tu kena lalu bawah gajah. Duk tengok perhilitan tangkap gajah, lalu naik motor. Raya punya pasal. Nak pergi ke Pekan Sungkai, nak naik kereta api. Kereta api pukul 1, pukul 9 tunggu dah. Bila sampai Taiping, lengang kereta api tu.
Berdiri ni di atas tangga, di atas orang, seat tak ada adik, seat nombor kereta api tak ada tau. Siapa dapat, dia nasib lah, berdiri tuan-tuan. Bila sampai stesen kereta api Taiping, ramai turun, lapang, kosong pula kereta api ni. Nanti nak balik ke Felda Besau, kereta api Taiping penuh, sesak kereta api. Sampai kereta api Sungai Station, kosong pula pergi ke KL. Itulah gambaran, ya Allah, siksanya. Tapi seronok nak balik kampung, berebut nak balik kampung. Kita sekarang ni dah mudah, kereta sendiri dah ada. Tak cukup bonet, atas bumbung boleh pakai lagi, bubuh barang atas bumbung. Soalan saya, kenapa tak balik kampung? Yang dulu berebut naik bas lompat, naik bas loncat, daripada Slim River pergi ke Bido, Bido pergi ke Tapah, Tapah pergi Kampar, Kampar pergi Ipoh, Ipoh naik bas ekspres Taiping, Taiping pula tunggu Taiping Batu Kurau, malam baru sampai. Oh, siksanya nak balik kampung, 5 kali tukar bas. Kita sekarang cuba tengok kereta tuan-tuan, daripada parking depan surau sampai parking tengah jalan. Lah, tu kalau orang yang bukan Putrajaya, dia duduk tunggu kereta, kenapa tak bergerak kereta? Nak bergerak apa, dia parking dah berada. Punya banyaknya kereta tuan-tuan, tapi ada orang kita tak mau balik kampung. Payah kan, jalan jam lah, payah. Lagipun saya dah balik dah tu, masa raya Pesta Ponggol lah tu saya balik dah. Apa kena mengena Pesta Ponggol dengan raya puasa pakcik? Astaghfirullahalazim. Sementara mak masih hidup, sementara bapak masih hidup, Tok Wan masih hidup, mak saudara masih hidup, baliklah. Tol dah peri 2 hari 3 hari pergi balik. Kenapa tak nak balik? Yang dulu kami ni orang tua-tua sanggup berdiri atas kereta api tu, berdiri atas tangga kereta api ni sebab nak balik kampung. Ada orang kita hari ni kereta dah ada, senang hidup, tiba-tiba hari raya tak mau balik. Dia kata saya nak duduk KL, tak nak merasai suasana tak jam di KL. So raya di mana? Saya semayang di masjid KICC. Lepas tu dan saya raya dekat KICC lah dengan orang Bangla semua, ramai lah, ramai. Astaghfirullahaladzim. Dia kata meriah tak, ramai tu Bangla, Nepal, Indonesia semua orang. Orang Malaysia kan orang Bangla. Malaysia. Ada juga yang hari raya dia ambil cuti pergi Bali, dia ambil cuti pergi London, dia ambil cuti pergi Langkawi. Dia kata saya tak mau berhari raya macam nostalgia lama-lama, kami nak ubah. Hari raya saya bawa anak-anak berjalan dekat pantai Langkawi, saya bawa anak-anak saya pergi London, Ustaz. Apa ni tuan-tuan? Allah dah mudahkan hidup hang, berayalah. Jangan sampai kita jadi susah balik. Cuba tuan-tuan tengok, kita ni dalam bulan Ramadan, sepanjang sebulan tu tiap-tiap malam orang sedekah. Malam pertama Haji Mio, malam kedua Haji Bakar sponsor, malam ketiga Hajah Rogayah, malam keempat hamba Allah. Okey, Haji Mio nasi biryani, wah, sedekahnya. Haji Bakar pula lem syak semuanya ada lah, lem syak semuanya ada belakang. Hajah Kalsum pula nasi kawah, batang pisang, batang pinang, semuanya ada. Malam keempat hamba Allah. Siapa pula hamba Allah ni? Nasi lemak. Patutlah hamba Allah. Nasi lemak je laku betul. Ya Haji Mio dia patutlah tulis nama nasi kambing. Dia pula nasi lemak, hamba Allah saja. Bukan orang sini lah ni, di Afrika. Jadi orang tak dapat nak trace lah siapa hamba Allah tu. Kadang-kadang ada orang sedekah macam tu, anak ni balik, ayah ni Cikgu Zul minta derma untuk buat bacaton, kempen membaca, bacaton. Kalau berlari maraton, kalau jogging jogaton, kalau jahat syaitan. Tak pernah faham, tak faham sudah. Okey, kalau Cikgu Zul minta kempen bacaton, ayah nak bagi RM1 ayah, RM1 sudah.
Tulis nama ayah. Hai, hamba Allah. Nampak? RM1. Cuba yang minta tu Cikgu Murni. Anak dara pula. Nak bubur berapa ayah? Bu 100. Hamba Allah kaya. Hai, nama ayah lah. Nampak tu? 100 nama betul. RM1 hamba Allah. Tuan-tuan, sepanjang sebulan yang lepas, tiap-tiap malam more mewahnya Allah bagi. Berbeza dengan dulu-dulu, morenya bubur kacang. Tu pun seronok lah, bawa segala anak nak makan bubur kacang. Adik-adik tak merasa more zaman dulu murtabak mini. Halus je. Makan sekeping 2 kali kunyah telan. Habis, tak ada. Sekarang ni more dapat berbuka puasa, nama dia iftar. Caterer datang, seluar hitam, baju putih. Mewahnya. Kenapa lagi tak menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan? Kita tak payah lagi memasak untuk berbuka puasa. Dulu kalau kita ingat mak kita, atuk kita nak buka puasa macam mana? Saya ingat lagi tuan-tuan, kerja saya ialah beli ais batu. Pergi pekan, beli air batu, potong dengan gergaji. Ngurak ni. Hak jual tu Cina, pakai seluar pendek, baju pun tak ada. Mati daripada Cina. Jual 2 kupang, 20 sen. Ambil serbuk kayu, serbuk papan, tabur, bungkus dengan paper, letak di atas basikal kayu. Nak minum ais sirap selasih. Adik tahu sirap selasih? Tahu? Yang hitam-hitam tu. Kita ingat telur katak, lebih kurang macam tu lah. Oh, yang mak kita pula masak, kakak kita tolong, ayah kita goreng ikan. Masya Allah, nak buka puasa tu pukul 5, turun masak lah. Sekarang tak payah, datang je surau sediakan berbuka. Allah mudahkan hidup kita bila manusia berfikir. Kenapa dan apa alasan untuk kita tak boleh buat ibadat? Pinggan tak payah basuh, periuk tak payah basuh, ikan tak payah siang, daging tak payah potong, sayur kau tak payah nak cuci, kau datang makan aja. Lepas makan kau semayang, lepas tu kau balik sahur kau tapau. Sebab tu ada orang yang waktu berbuka dia tapau lauk begini, kau balik ke rumah. Hoi kau balik ke rumah. Ada juga jenis tu. Tu namanya geng tapau. Adik-beradik Al-Tapawi nama dia. Allahu Akbar, mudahnya hidup. Tapi yang buat ibadat jadi susah. Allah memudahkan segala benda untuk kita buat ibadat. Apalagi halangan untuk kita buat ibadat. Hari raya ni tuan-tuan, nostalgia kita raya ni menjadikan kita ni berfikir, sampai bila aku hidup dalam dunia ni. Sebab tahun lepas dengan tahun ini kita cam kawan kita. Ini Haji Zul, ini Haji Dola, ini Haji Mat, ini Arifin, ini Supian. Berapa ramai di kalangan kita satu sah ni dah hilang tempat. Kawan kita dah meninggal dunia. Kemudian kita fikir balik. Tahun lepas kita berbuka puasa dengan isteri, dengan mak, dengan anak-anak. Tahun ini kita buka puasa isteri, anak-anak kita, mak dah tak ada. Tahun lepas kita berhari raya, kita cium tangan bapa, kita cium tangan mak. Tahun ini mak tak ada, bapa pun tak ada, cium tangan sendiri. Tak pun pergi kubur, cium batu nisan. Kejadah pun kau cium batu nisan, tak ada faedah langsung. Tuan-tuan, jom kita imbau balik. Agak-agak Ramadan tahun lepas, siapa pula yang tak ada? Kalau tahun ini kawan kita tak ada, isteri kita pergi, suami kita pergi, mak kita dijemput ilahi, bapa kita dipanggil Allah. Agak-agak tahun depan giliran kita pula kot. Sebab itu berfikirlah, aku nak jadi baik, aku nak jadi baik. Sebab tujuan puasa yang lepas adalah untuk menjadi baik. La'allakum tattaqun.
Adik-adik boleh sambung lah ayat yang Ustaz nak baca ni. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa kata Allah supaya kamu bertakwa. Okey, kita dah habis dah sebulan Ramadan dan sekarang kita sambut hari raya. Sambut hari raya sebulan. Ada yang lajak masuk bulan 4. Kita kata hari raya ni sehari je bang. Tak apa tak, sebulan puasa sebulan tak raya. Oh adik, boy. Dahsyat betul. Raya ni sehari je, raya pertama, raya kedua tak raya dah. Tapi orang kita ni sampai sekarang raya lagi. Tak apalah. Silakan. Cuma kita berfikir balik tuan-tuan. Adakah aku jadi baik selepas habis saja Ramadan? Adakah aku jadi orang bertakwa bila habis Ramadan yang lepas? Ini soalan dia. Kalau aku jadi orang baik, itulah tanda-tanda puasa aku terbaik. Tapi kalau aku kekal jadi jahat, walaupun aku sebulan dilatih dalam bulan Ramadan, maknanya ada benda yang perlu diperbaiki dalam bulan Ramadan yang akan datang. Jadi tuan-tuan, takwa melahirkan banyak benda. Yang saya nak sentuh dua ya. Takwa melahirkan dua tanda. Pokok takwa tu dia akan berbuah. Dia akan menghasilkan buah. Buah dia apa? Ada dua. Pertama, menghasilkan buah ibadat. Semakin bagus ibadat, tandanya bertakwalah dia itu. Selepas habis Ramadan, kita menjadi orang lebih kuat ibadat. Itulah tanda-tanda Ramadan kita mendatangkan hasil. Kalau dulu kita sembahyang subuh berjamaah sepanjang Ramadan, kita azam, dan sampai sekarang subuh kita memang tak pernah miss di surau ni. Mudah-mudahan kita jadi buah takwa dah nampak dah. Tuan-tuan nampak tak bulan Ramadan yang lepas anak-anak kita main sembahyang tuan-tuan. Sekarang walaupun dah habis Ramadan, mereka tetap main sembahyang. Tadi dah saya kata, mula-mula duduk, tidur 3 orang abang dah. Anak-anak tuan-tuan ni hasil daripada Ramadan. Nampak ada hasil dia. Latih sikit lagi ya tuan-tuan. Cantik dah anak kita ni. Nama apa? Aziz. Aziz lantik jadi Bilal. Nama apa? Wasim. Wasim jadi Imam. Nama apa? Daniel jadi Tok Siang. Oi tuan-tuan, bila Aziz jadi Bilal, bila Wasim jadi Imam, bila Daniel jadi Tok Siang, dewan ni ada pengikut. Pengikut dewan ni lah yang akan ikut dewan. Weh, hari ni Wasim jadi imam. Kawan Wasim 10 orang datang. Makwa dia 3 orang datang. Oh, subhanallah. Dewan dia ada followers ni tuan-tuan, ada TikTok, ada Facebook, Instagram semua ada. Bukan susah nak latih dia orang ni. Kita dah latih sebulan Ramadan yang lepas. Kita rajin bersedekah. Diteruskan dalam bulan ini, maknanya buah takwa dah menjadi dah. Dan malam ni kita buat gotong royong, pakat masak gotong royong, pakat buat kenuri, datang bawa mari sedekah. Buah takwa dah nampak dah daripada segi amalan kita. Yang kedua, buah takwa yang nampak daripada segi kesan daripada Ramadan apa? Datang daripada akhlak. Jadi dalam bulan Ramadan kita jadi orang berakhlak, jarang bercakap sebab penat. Sekarang pun dah puasa, dah tak ngumpat dah. Dah habis puasa dah, tak ngumpat dah. Diam, elok. Itu buah takwa dah jadi dah. Jangan hanya nampak pada sembahyang, jangan hanya nampak pada puasa. Kena tengok juga pada lidah. Benda yang tak faedah dalam datang ni, tak usah komen. Dulu kita duk komen artis bercerai, artis mengandung, artis menyondol, apa semua. Tak usah lah, benda yang tak ada kena-mengena dengan kita, tutup buku.
Benda yang paling banyak mengurangkan pahala kita menatang ni. Segala benda kita nak komen, tuan-tuan. Baru ni ada wartawan tanya saya masalah nikah dua, isteri menikah satu, suami menikah lagi satu. Pakat timbul pula cerita penyondol. Ni apa ni? Penyondol ni. Janganlah penyondol. Penyondol tu babi. Suami dia menikah lagi satu, takkan nak panggil isteri muda dia penyondol. Dia buat benda halal, nikah lagi seorang, takkan panggil penyondol. Janganlah guna istilah tu. Bila saya sebut macam tu, berderet-deret depan saya kena tap. Kamulah penyondol, ustaz penyondol. Astagfirullahaladzim. Payah betul. Baru habis Ramadan kamu dah tiba orang balik. Apa ni? Saya cuma cakap, kalau suami dia menikah lagi satu, benda tu halal. Suami tu mampu nikah lah. Yang panggil penyondol pasal apa? Hak penyondol nak runtuhkan rumah tangga orang. Betul lah. Kalau buat secara betul, buat secara halal, sah, jalan. Penyondol. Lalat dengan saya pun kena sekali. Ustaz penyondol, astagfirullahaladzim. Cubalah tuan-tuan jaga menatang ni. Baik akaun TikTok kita, baik akaun Facebook kita, baik akaun apa pun, benda yang tak payah kita nak komen, tak payah komen. Benda yang tak menambahkan pahala, tak payah komen. Benda yang tak menambahkan pahala, tak payah tengok. Kita tengok benda yang mendatangkan pahala saja. Jaga akhlak, sebab kita dah dididik selama sebulan dalam bulan Ramadan yang lepas untuk jadi orang baik. Mudah-mudahan kita terus jadi baik sampai Ramadan akan datang, sampai kita mati. Sebab mati bila-bila masa boleh sampai. Ada yang mati tengah sarapan, sedang sarapan mati. Ada yang mati ya main badminton pun mati. Sebab tu bayar-bayar umur kita ni tak payah main badminton lah. Nah, anak-anak kita boleh bayar-bayar. Saya dulu orang panggil saya Lee Chong Sin. Dulu orang panggil Ustaz Lee Chong Sin. Bawah sikit Lee Chong Wei. Bila masuk umur tua-tua ni, Chong apa pun tak dah. Chong kuat je dah. Dia jadi penat. Main badminton penat. Kita pula pantang tengok bola tanggung, nak smash saja. Main bola 22 orang, satu padang, bola sebiji. Maknanya kita tak bekerja selama 45 minit non-stop dah. Kita ada stop juga. Kita hanya stop bila bola tak ada kat kita. Gol. Keeper bukan main 45 minit, dia duduk kat tiang menung. Tambah pula belah sana tak pernah serang dia. Tak attack pun dia menung. Lalu dia tidur dekat palang gol. Korang kalau dia orang attack beritahu tau, dia tidur entah tu. Lagi dia tak ada main. Tambah pula main defend banyak tuan-tuan, kereta kebai pula. Memang bah pula, parking bah. Lagi relax. Cuba tengok jurus hebah tu, ada kata pengulas sukan kata apa? Arumugam memberikan bola kepada Sachin An. Sachin An kembali ke Arumugam. Arumugam memegang bola sekarang, bola di tangan Arumugam. Arumugam memberikan kepada Santok Singh. Santok Singh kembali ke Sachin An. Sachin An kembali ke Arumugam. Agak-agak yang lain buat apa? Dia tengok 3 orang ni pak yang main. Pasing kat aku pasing dah selesai masalah. Tetapi main badminton, kalau single 21 nak sampai, hang kena kerja siang malam. Betapa banyaknya jantung bekerja. Dia bukan macam bola lain tuan-tuan. Main tenis, main badminton ni, kalau single 2 orang, sudah. Sak melompat, sak terjun, sak melompat, sak smash, sak angkat bat, semuanya ada. Sebab tu bayar-bayar kita ni tuan-tuan, main badminton dengan cucu sudah. Beli raket RM2 untuk tam sudah. Sebab sekarang mati dia tak kira siapa. Ada yang mati tengah jadi imam. Ada yang mati tuan-tuan tengah tunggu bas. Ada yang mati ni tengah beratur beli nasi lemak. Tiba-tiba aja tumbang.
Jadi bila kita tengok mati mengejut semakin banyak, kita takut kita yang termasuk dalam kumpulan itu. Jom kita buat persiapan. Mudah aja persiapan dia ialah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi orang baik. Mati bila-bila pun tak apa. Janji kau baik. Mati tengah semayang pun tak apa. Mati tengah main badminton pun tak apa. Bila kita baik, insya-Allah Allah Ta'ala terima kita. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, cukup sekadar itu. Saya nak balik dah. Sebab 2-3 hari lepas saya ceramah di satu di KL. Lepas KL tu saya nak pergi ceramah di Melaka. Jadi keluar daripada bilik air di satu hotel, kaki saya terpijak paku apa? Kapet. Kan kapet tu dia ada paku pula yang duk ikat kapet dengan kayu. Paku tu tembus, dia tikam kaki saya. Dalam duk berjaga tu supaya tak tersepak paku, tak terpijak. Kena juga paku karat. Jadi sakitnya tuan-tuan sampai sekarang. Dia naik sampai kebah paha-paha. Dah kena injek apa semua pun tak jalan juga. Tuan-tuan doalah jangan saya kena potong. Geren ke apa benda kan. Sakit tuan-tuan ni. Ya, Masya Allah. Saya silap pula lepas-lepas terpijak tu, saya tak pergi klinik sebab nak pergi kerja ceramah. 2 hari lepas tu pergi Kelantan pula. Balik pada Kelantan tu baru pergi klinik. Jadi tuan-tuan, saya takut maunya kaki saya luka. Saya dia terlebih manis. Nama dia kencing manis. Takut tuan-tuan. Jadi berhati-hatilah. Takut. Dalam saya duduk berhati-hati pun ada juga. Kena je. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Saya dah ceramah 23 tahun. Inilah kali pertama saya datang sini. Terima kasihlah pada pengurusi yang jemput saya. Jadi kalau nak jemput lagi sekali, 23 tahun daripada sekarang. Baik, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.